عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dikasihi Tuan Imam sekalian, pegawai dan ahli kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pada malam ini kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ayat kita pada malam ini surah Yusuf ayat yang keempat dalam surat Mushaf 235. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusuf li abihi, dan ingatlah peristiwa ketika Yusuf alaihissalam, yakni Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada abihi, bapaknya ataupun ayahnya, ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban, sesungguhnya aku telah melihat, yakni melihat di dalam mimpi, ahada asyara kawkaban, 11 bintang, wal syamsa wal qamar, dan juga matahari serta bulan. Ra'aituhum li sajidin, aku melihat semua mereka sujud kepadaku dalam mimpi tersebut. Qala ya bunayya, Nabi Ya'qub alaihissalam, ayahnya, ayah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu Nabi Ya'qub berkata, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik, janganlah kamu menceritakan mimpi kamu itu kepada saudara-saudara kamu. Fayakidu laka kaida, nescaya nanti mereka akan menjalankan rancangan jahat terhadap, yang menimbulkan iri hati, karena dalam tafsir menceritakan bahawa sebelum Nabi Ya'qub alaihissalam memberi pesanan ini, beliau telah pun mentafsirkan mimpi, di mana mimpi ini menunjukkan bahawa kamu akan diberi kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka dunia ini, di mana semua manusia termasuk adik-beradik kamu, bahkan kedudukan kamu itu mengatasi kedudukan ayah dia sendiri, Nabi Ya'qub alaihissalam. Karena berdasarkan tafsiran di hujung surah ini pun akan ada ayat yang mentafsirkannya. Syams, iaitulah bapaknya Nabi Ya'qub alaihissalam, bulan ibunya, dan juga 11 bintang, iaitulah adik-beradik dia. Kerana Nabi Ya'qub alaihissalam ada 12 orang anak, salah seorangnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kedudukannya akan, Allah Ta'ala akan beri kedudukan yang tinggi kepada kamu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, mimpi ini bagi kita orang Islam ini, sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, ar-ru'ya salasah, mimpi ini ada 3 jenis. Jadi bagi kita orang Islam ni, mimpi ini bukan semua benda, bukan semua mimpi itu boleh diabaikan, ya, kerana mimpi ini juga merupakan ilham daripada Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali mimpi para nabi.
Dan bahkan bukan saja para Nabi, Allah Ta'ala bagi ilham melalui mimpi, bahkan kepada kita sendiri pun Allah Ta'ala boleh beri ilham melalui mimpi, iaitu mimpi yang baik-baiklah. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ar-ru'ya thalathatun, mimpi ada 3 jenis. Wa busyra minallah, yang pertama, mimpi merupakan khabar gembira daripada Allah. Wa hadithun nafs, dan ada mimpi kerana percakapan dalam diri. Kita sebut apa? Mamai ke apa? Wa takhwif min syaitan, dan ada mimpi yang merupakan gangguan daripada syaitan. Gangguan daripada syaitan. Kemudian dalam hadis itu Sunan Ibnu Majah, bukan Bukhari, Sunan Ibnu Majah. Dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi menceritakan ru'ya as-salihah min Allah. Ru'ya, mimpi yang baik itu daripada Allah. Wal hilm min syaitan, mimpi yang buruk daripada syaitan. Maka bila salah seorang daripada mimpi, maka kata Nabi SAW, apabila salah seorang daripada kamu mimpi yang buruk, ya khafu, mana mimpi yang menyebabkan timbul takut, fal yamsuq an yasarih, jadi mimpi yang buruk daripada syaitan. Ada Nabi sebutlah, mimpi yang buruk ni adalah daripada syaitan, maka ludahkanlah sebelah kirinya, wal yata'awwaz min syarriha, sambil memohon perlindungan Allah daripada keburukan mimpi itu. Fa innahu la yadurruh, sesungguhnya mimpi itu tidak akan memberi mudarat kepada dia. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan bahawa la yadhkurha li ahadin, mimpi yang buruk ini tak perlu cerita kepada orang lain. Cukup dengan kita meludah sebelah kiri, tapi ludah ni jangan ludah sungguh, sebelah kiri. Tak pula ada isteri kita ke suami kita nayang dia. Maknanya ludah ni makna ludah isyarat. Sambil minta lindung dekat Allah, ya Allah, lindungkanlah dapur daripada yang buruk, keburukan atau mimpi yang buruk yang aku tengok dalam tadi. Wala yadhkurha li ahad, kata Nabi, jangan cerita dekat siapa-siapa. Fa innaha la tadurruhu, sesungguhnya dia tidak akan beri mudarat kepada kamu. Tapi dalam mimpi yang baik, dalam hadis Nabi kata, kalau nak cerita, ceritalah kepada orang yang kamu kasih. Cerita kepada orang kamu kasih. Tapi kita dalam Islam, kita suka cerita yang buruk. Jadi mimpi jatuh bangunan, pecah kepala contoh, cerita satu kampung. Orang tanya, nak ke jatuh bangunan tu? Tak nak lah, habis cerita orang. Jadi sebab itu Muslim yang baik saja cerita. Cerita yang baik-baik saja. Yang buruk bahkan bukan saja mimpi, urusan-urusan yang lain pun cerita yang baik saja. Kawan kita dia buat baik, cerita dekat orang, tak ada masalah, benda Muslim, benda baik. Tapi kejahatan dia, buat apa nak cerita? Kita kalau benda baik kita suka ada orang cerita, ya seronok, sukalah benda baik. Tapi keburukan kita tak nak. Kita tak nak orang cerita. Jadi begitulah, kita pun tak payah cerita dekat orang lain keburukan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Tuhanmu, kata Allah, fahaddits, maka bualkanlah, ceritakanlah. Tapi kejahatan jangan cerita. Jadi mimpi bersama juga. Mimpi yang baik boleh nak cerita dekat orang lain. Itu pun kata Nabi, cerita kepada orang yang kita kasih. Dan kadang-kadang cerita dekat orang lain, mungkin dia iri hati, macam mana dalam kisah ini, yang mungkin menimbulkan iri hati. Jadi sebab itu, setelah Nabi Yaqub AS mentafsirkan mimpi itu kepada anak dia Nabi Yusuf AS, maka dia pesan, dia nasihat kepada anak dia, ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik, janganlah kamu menceritakan mimpi kamu itu kepada saudara-saudara kamu, fayakidu laka kaida, nanti mereka akan iri hati
dan mereka akan merancang yang tidak baik untuk kamu. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan terhadap manusia merupakan musuh yang sangat nyata. Jadi syaitan ini sentiasa akan mengapi-apikan permusuhan di antara saudara mara, termasuk dengan menggunakan kelebihan ataupun faktor-faktor iri hati tadi ini. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam hadis pun Nabi sebut kepada kita, ista'inu ala qada'il hawaij bil kitman fa inna kulli dhi ni'matin mahsudun. Mohonlah pertolongan daripada Allah untuk melaksanakan hajat-hajat kamu dengan senyap. Kerana setiap orang yang memiliki nikmat ini mahsudun, dia akan dihasadi, dia akan ada orang yang akan hasad, iri hati kepada dia. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, kita ada nak buat baik apa-apa, ada ketikanya tak perlu kita nak sebar-sebarkan, kerana nanti dengar pada orang iri hati, dia akan buat perancangan untuk menggagalkan kita. Jadi ada ketikanya kita buat, maknanya orang kata apa, buat sikit-sikit, orang tak puasan, kemudiannya berjaya. Tapi kalau kita heboh dan sebagainya, nanti mungkin akan ada orang yang, ini bergantung kepada keperluan lah. Ada perkara yang perlu dihebohkan dan ada perkara yang tak perlu dihebohkan. Jadi bergantung kepada kita lah, tuan-tuan sekalian. Cuma pesanan Nabi begitu, bila kamu ada sesuatu hajat yang kamu nak capai, ada ketikanya kamu perlu memohon pertolongan Allah dengan senyap, bil kitman, dengan senyap. Karena kalau kamu mewar-warkan dia, mungkin sampai ke telinga orang yang berhasad, dia akan cuba untuk menggagalkan cita-cita kamu. Hadis sebagaimana dicatat oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsir dia. Wa kadzalika yajtabika rabbuka, dan demikianlah kata Nabi Yaqub AS, dan demikianlah yajtabika rabbuka, telah memilih kamu oleh Tuhan kamu. Ini melalui mimpi itu mengisyaratkan bahasanya Tuhan kamu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala ingin memilih kamu, ingin memilih kamu. Wa yu'allimuka min ta'wil ahadits, dan dia akan mengajar kamu daripada takbir mimpi, tafsiran mimpi. Jadi tuan-tuan sekalian, di antara ilmu yang jarang-jarang manusia ada ini ialah mentafsir mimpi. Dan tafsir mimpi ini kelebihan Nabi Yusuf AS. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pun, kalau tuan-tuan perhati dalam kitab-kitab hadis, cukup banyak hadis tentang mimpi ini, termasuk yang kita baca sebahagian tadi ini. Mana mimpi yang baik ini, tuan-tuan sekalian, dia ada alamat daripada Allah untuk kita. Jadi kerana itu, kalau kita ini selalu mimpi yang baik, alhamdulillah, itu tanda bahasanya perjalanan kita itu betul. Tapi kalau kita ni selalu mimpi yang tak baik, yang mungkin itu isyarat pada kita bahasanya kita kena betulkan perjalanan hidup kita itu. Kerana terlalu sangat mimpi tak baik. Mimpi yang baik itu merupakan bisyarat, alamat daripada Allah Ta'ala. Sebagian tafsir menyatakan bahawa mimpi yang baik ini, dia sama ada ilham daripada Allah ataupun bisikan daripada malaikat. Ilham daripada Allah ataupun bisikan daripada malaikat. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu, dan dia akan mengajar kamu min ta'wil al-ahadits, daripada takbir ataupun tafsiran mimpi-mimpi. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika, dia akan menyempurnakan nikmatnya kepada kamu. Wa 'ala ali Yaqub, dan sekaligus kepada ahli keluarga Yaqub. Maknanya adik-beradik dia lah, keluarga dia semua. Nikmat apa yang Allah Ta'ala akan sempurnakan kepada dia ini, Nabi Yusuf AS ini, yang mana ayah dia beritahu sendiri, hasil daripada
bacaan daripada mimpi itu. Ada 3 nikmat yang disebut oleh ulama dan tafsir. Yang pertama, Allah Ta'ala akan kurniakan kepada kamu, wahai anakku. Allah akan, di sini Allah Ta'ala sebut wa yutimmu ni'matahu, Nabi Yaqub kata, dan dia ini Allah akan menyempurnakan nikmatnya alaika ke atas kamu. Yang pertama, nikmat ilmu, termasuk boleh membaca mimpi orang lain. Nanti ke depan nanti tuan-tuan sekalian, termasuk mimpi Raja Mesir. Raja Mesir mimpi pada musim mana mimpi bahasanya Mesir yang akan dilanda dengan kemarau. Dan Nabi Yusuf AS mentafsirkan memang mimpi itu berlaku. Dan dengan kebijaksanaan Nabi Yusuf AS mentafsir mimpi itu, Mesir selamat daripada kemelesetan ekonomi selama 7 tahun yang bakal melanda. Yang Allah Ta'ala bagi isyarat kepada Raja Mesir pada ketika itu, raja yang adil. Dia yang bebaskan Nabi Yusuf AS yang dipenjarakan oleh menteri dia. Menteri dia mempenjarakan Nabi Yusuf AS, dia bebaskan Nabi Yusuf AS, kemudian melantik Nabi Yusuf menjadi menteri yang baru atas kebijaksanaan Nabi Yusuf AS. Jadi tuan-tuan oleh Allah Ta'ala sekalian, itu yang pertama. Yang keduanya, nikmat risalah dan juga nubuah risalah. Allah Ta'ala lantik dia jadi Nabi lepas itu. Dan yang ketiganya, nikmatul mulk, nikmat kerajaan. Allah Ta'ala lantik dia menjadi menteri. Jadi itu. Jadi sebab itu. Tapi dalam surah ini tuan-tuan sekalian, kita akan tengok Nabi Yusuf AS ini, dia mengharungi ujian demi ujian, selepas satu-satu. Setelah dia melepasi semua ujian itulah, barulah dia sempurna nikmat tersebut. Bukan dia panggil lepas mimpi terus dia dapat nikmat. Mana sebab itu tidak ada dalam kehidupan dunia ni tuan-tuan sekalian dengan mimpi saja, dengan itu, dengan ini dan sebagainya. Orang kita ni dia suka jalan mudah. Dia suka mengambil jalan mudah. Tapi Nabi Yusuf sendiri pun Allah Ta'ala menceritakan, walaupun di awal itu dia sudah mendapat mimpi, memberi khabar kepada dia bahwasanya dia ni akan dikurniakan berbagai anugerah oleh Allah, tapi dia terpaksa mengarungi ujian demi ujian. Setelah dia berjaya mengarungi ujian itu, barulah dia dianugerahkan oleh Allah dengan nikmat tersebut. Wa ala ali Yaqub, dan sekaligus apabila Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kamu, maka menyempurnakan juga kepada ahli keluarga Yaqub, kerana kamu adalah salah seorang daripada mereka. Jadi memberi isyarat kepada kita tuan-tuan sekalian, kita ni kena jadi orang baik. Bila kita jadi orang baik, maka akan melimpahkan kebaikan itu kepada keluarga kita. Kita baik, mana keluarga kita akan jadi baik. Tapi kalau kita tak jaga diri, kita jadi orang yang tak baik, maka keburukan daripada kita itu akan melimpah kepada keluarga kita, anak cucu kita dan sebagainya. Kama atamha ala abawaika, sebagaimana dia, yakni Tuhanmu, telah menyempurnakan nikmat itu kepada dua ibu bapa, dua datuk kamu. Abawaika, dua dipanggil dua datuk kamu, min qablu, sebelum ini, iaitu Ibrahim wa Ishaq, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ishaq. Jadi kan Nabi Yusuf ni, Nabi Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Ibrahim, tuan-tuan sekalian, kita baca dalam kisah dia Nabi. Kemudian bergelar pula Abul Anbiya, bapa bagi sekalian Nabi, kerana selepas dia semua Nabi itu daripada zuriat dia, termasuk dari Muhammad SAW. Yang ketiganya, Allah Ta'ala angkat dia menjadi Khalilullah. Khalil. Ada dua saja Nabi yang bergelar Khalilullah, maknanya teman setia Allah, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Muhammad SAW. Yang ketiganya, Allah Ta'ala selamatkan dia daripada Namrud. Walaupun dia telah dihumban ke dalam, dipanggil api, di mana Allah Ta'ala tunjukkan mukjizat. Allah Ta'ala kata kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
wahai api, jadilah kamu selamat, sejuk dan selamat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Terdapat segala mana-mana pun api ini, dia ada dua sifat. Yang pertama panas, yang keduanya membakar, membinasakan. Ini api. Tapi kepada Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala perintahkan kepada api, wahai api, kamu kena ubah sifat kamu daripada panas kepada sejuk, dan daripada membakar kepada salaman, selamat. Jadi tuan-tuan dan puan Allah Ta'ala sekalian, jadi sebagaimana Allah menyempurnakan nikmat kepada dua datuk kamu dulu, iaitu Ibrahim dan juga Ishak. Ishak dilantik oleh Allah menjadi nabi. Maka begitulah Allah akan menyempurnakan nikmatnya kepada kamu. Inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui, termasuk Dia mengetahui siapa yang layak untuk dipilih, siapa yang layak untuk dipilih. Hakimun, pada bersamaan Dia juga Maha bijaksana. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam hidup kita ini, kita buat saja mengikut yang Allah Ta'ala redha. Nanti Allah Ta'ala tahu macam mana nak tolong kita. Kadang-kadang kita beria-ia nak bagi orang suka dekat kita, nak bagi orang angkat kita, tapi orang tetap tak mau kat kita. Nak buat macam mana? Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita cari keredaan Allah, bagi Allah Ta'ala sayang dekat kita. Dan tak penting sangat pun orang lain kasih dekat kita, kerana Dia bukan boleh buat apa pun, bukan Dia yang beri rezeki dekat kita. Itu rahsia besar tuan-tuan sekalian. Dan sebagaimana dalam hadis yang selalu kita baca, hadis yang pendek, satu baris saja, dari pesan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Nabi, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Itu rahsia dia. Ini kadang-kadang orang kita ni bila dah masuk rumah baru, pagar sana pagar sini, pak penyuruh dia pagar cari orang, tabung sana tabung sini. Jadi kita tanya tu, pagar tu nak suruh siapa jaga? Jadi biasa tuan-tuan sekalian, siapa lagi kalau bukan jin? Ada pagar tu pelik. Tuan-tuan sekalian, kalau kita suruh jin jaga rumah kita, makhluk-makhluk jaga rumah kita, makhluk ni tuan-tuan sekalian, kuat macam mana sekalipun, akan ada makhluk yang lebih kuat daripada dia. Akan ada makhluk yang lebih kuat daripada dia. Jadi kalau kita serah urusan kita kepada Allah, tidak ada yang lebih kuat daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala jaga kita, pelihara kita, tidak akan ada mana-mana makhluk yang boleh menembusi jagaan Allah, pagar yang Allah Ta'ala takdirkan untuk menjaga kita itu. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Laqad kana fi Yusuf, sesungguhnya kata Allah pada kisah Yusuf, wa ikhwatuhu, dan saudara-saudaranya, ayatun lisailin, terdapat tanda-tanda, ayatun, terdapat tanda-tanda, yakni bukti-bukti kekuasaan Allah dan juga kebijaksanaan Allah. Lisailin, bagi orang yang bertanya, bagi orang-orang yang bertanya akan kisah itu. Mana orang yang bertanya akan kisah itu, bagaimana kisah sebenar Nabi Yusuf alaihissalam. Bila dicerita kisah yang sebenar ini, kamu renung, maka kamu akan melihat dan dapat mengambil pengajaran daripada kisah itu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Quran ini penuh dengan kisah. Satu per-6 Quran ini penuh dengan kisah, dan kisah ini terdapat pengajaran yang besar. Tapi dengan syarat kisah itu betul, benar. Jangan kisah yang palsu, kisah yang bohong. Jadi sebab itu dia panggil dalam Quran ini penuh dengan kisah. Kisah-kisah ni kita baca, ambil iktibar, kita ikut kisah-kisah yang baik, kisah Nabi-Nabi, kisah awliya Allah salihin, Ashabul Kahfi. Kalau orang perempuan pula, kisah Sayyidatina Maryam,
kisah ibu kepada Sayyidatina Maryam, kisah dia panggil Balqis. Itu maknanya kita buat macam mana mereka buat, kita akan berjaya macam mana mereka berjaya. Mereka ni orang yang berjaya, Allah Ta'ala sebut orang yang Allah Ta'ala redha dan Allah Ta'ala bagi kemenangan, kejayaan. Kita tengok mereka buat apa, kita buat macam mana mereka buat. Kemudian kita akan berjaya macam mana mereka berjaya. Dan dalam Quran pula ada dia panggil kisah-kisah orang yang menderhaka kepada Allah. Fir'aun, Namrud, Abu Lahab, Qarun. Jadi kesudahan mereka itu binasa. Kesudahan mereka binasa. Kita jangan buat macam mana mereka buat, kita akan selamat. Kalau kita buat macam mana mereka buat, kita juga akan binasa. Ini mula kisah. Allah Ta'ala mula cerita kisah bagaimana krisis yang berlaku di antara Nabi Yusuf AS dan juga adik-beradik dia. Sebagaimana kita cerita sebelum ni, tuan-tuan sekalian, Nabi Yaqub AS ada 12 orang anak, 2 ibu, 2 isteri, 10 orang, seorang isteri, dan 2 orang, 1 isteri, 1 mak. 1 mak iaitu yang berbeza dengan 10 tadilah, iaitu Bunyamin dan juga Nabi Yusuf AS, itu mak yang sama. Jadi iri hati sebab mak tak sama. Di samping mereka silap faham, mereka ataupun mereka merasakan ayah mereka berlaku pilih kasih, padahal tentang bersilang mustahil seorang Nabi SAW bersikap pilih kasih, kecuali dalam perkara yang berhak seseorang itu dilayani lebih, di antaranya kerana kebaikan, akhlak yang baik. Iz qalu la Yusufu, ingat dah tak kala mereka, yakni saudara mara Nabi Yusuf AS, mereka berkata, la Yusufu, sungguh Yusuf AS wa akhuhu, dan saudaranya seibu dan sebapa dengan dia, iaitu Bunyamin namanya, sebagaimana dalam tafsir, ahabbu ila abina, lebih dikasihi oleh ayah kita daripada kita, minna. Itu punca krisis. Mereka melihat ayah mereka Nabi Yaqub AS lebih mengasihi Nabi Yusuf dan juga saudara yang seibu dengan dia, yang namanya dalam tafsir menyebutkan Bunyamin, namanya Bunyamin. Ahabbu ila abina minna, lebih dikasihi oleh ayah kita daripada kita sendiri, daripada kita. Wa nahnu usbatun, padahal kita ni lebih ramai, kita 10, mereka 2 saja. Wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin, sesungguhnya bapa kita ini berada dalam keadaan tidak adil yang nyata. Itu tafsiran sebagaimana dalam tafsir Ibn Ar-Rahman. Jadi mereka rasa pak mereka ni tak adil, fi dhalalin mubin. Dalam bahasa asal kita bahaskan, kalau kita perhati dari segi harfiah, dhalal ini dari segi bahasanya kesesatan. Sesungguhnya bapa kita ini benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata, tapi tak boleh tafsir begitu. Sebab tuan-tuan sekalian, mereka sendiri tahu bahasanya ayah mereka ni Nabi. Kalau orang yang kata kepada Nabi ni sesat, maka kufur, murtad daripada agama. Jadi sebab itu dalam bahasa Arab, tuan-tuan sekalian, dalal walaupun dari segi masyhurnya, dari segi masuk kita ni, orang Melayu pun bila baca Quran dalal makna sesat, tapi di sana orang Arab sendiri pun ada ketikanya perkataan dalalun itu memberi makna kehilangan,
dipanggil kehilangan, dipanggil. Contoh macam dhalatul mu'min, satu hadis Nabi sebut al-hikmatu dhalatul mu'min dhalatun. Kebijaksanaan itu adalah perkara hilang yang asalnya milik orang beriman. Fa anna wajadaha fa biha. Maka di mana-mana dia bertemu, dia kena ambil balik. Sebab tu ilmu-ilmu yang baik-baik ini, walaupun dia main daripada barat ke, daripada timur ke, daripada mana-mana ke, asalkan benda baik, sebenarnya dia main tu daripada jauh dulu ni, asalnya daripada Nabi-Nabi. Tapi dia lalu ikut mereka sebab kita dah mungkin tak rajin nak mengaji. Mereka yang mengaji, mereka yang ambil kebijaksanaan dalam perubatan, kebijaksanaan dalam ilmu bintang, kebijaksanaan dalam falsafah dan sebagainya, memang asal main daripada Nabi-Nabi. Hatta ilmu buat kapal, tuan-tuan sekalian, kita mengaji sebelum ni tafsir Hud, dia main daripada Nabi Nuh AS. Ilmu tulis-menulis, ilmu tulis-menulis ni tuan-tuan sekalian, yang cita yang mula dipanggil menggunakan pen dan sebagainya, dikatakan Nabi Idris AS. Itu ilmu jahid, menjahid dan sebagainya. Jadi sebab itu Nabi guna hadis itu, kebijaksanaan, ilmu, kebijaksanaan, kemahiran asalnya ialah milik orang beriman tapi hilang. Nabi guna bahasa dhalatun. Yang dhalatun dipanggil. Maka bila-bila kamu jumpa, kamu kena ambil balik, kena mengaji balik. Jangan biarkan orang lain menguasai. Kita duk kira nak menguasai ilmu agama saja. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, orang Islam ini, hatta Imam Ghazali agak mengejutkan juga tuan-tuan sekalian. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali ini dia lahir 450 Hijrah, 500 meninggal 504 Hijrah. Itu zaman kegemilangan Islam, tapi dia sebut dalam kitab Ihya, salah satu perkara yang amat mendukacitakan dia, ilmu perubatan. Dia kata ilmu perubatan, kenapa orang Islam membiarkan dia dikuasai oleh ahlu zimmah, orang kafir zimmi, termasuk yang ada dalam istana. Orang Islam semua sibuk nak mengaji ilmu fiqh saja, dia kata dia. Padahal ilmu fiqh ni ulama fiqh. Tapi semua budak-budak, anak-anak mengaji, nak mengaji fiqh. Punca dia, kata dia, kerana apa? Bila mengaji ilmu fiqh ini ada jawatan, boleh jadi qadhi, boleh jadi mufti, dan maknanya dipuja oleh masyarakat dan sebagainya. Tapi ilmu perubatan disebut tentang ilmu perubatan, dibiarkan orang bukan Islam yang menguasai. Termasuk doktor, tabib istana pun orang Kristian pada zaman dia sendiri. Yang mungkin melimpah sampai zaman kita pada hari ini. Tuan-tuan sekalian, ya? Semua ekonomi, tuan-tuan sekalian, tinggal gagah sikit politik saja. Orang Melayu masih kuasa. Ekonomi, bidang-bidang ni semua orang bukan Islam. Tuan-tuan sekalian, ya? Itu pun politik tak tahu. Orang Melayu ni berapa pecah, berapa kelompok, tak tahulah kita ni macam mana, tuan-tuan sekalian, ya? Sensitif lah tuan-tuan sekalian, musim-musim lain. Tapi kita bercakap bukan aspek tu pulang pada tuan-tuan lah. Ini kita cakap habis sudut Imam Ghazali sebut di zaman dia sendiri. Maknanya semua bidang ni kita kena suruh anak kita. Jangan duk kira anak nak jadi ustaz saja. Jangan duk kira anak tuan-tuan sekalian nak jadi tokoh agama saja. Bagi galakkan kepada anak-anak kita. Kamu orang Islam, kamu kena, setelah kita ajak dia semayang, puasa, mengenal Allah dan sebagainya, beri galakkan dia untuk dia mengaji sungguh-sungguh dalam bidang sains, bidang teknologi dan sebagainya, supaya dia boleh guna ilmu-ilmu itu untuk umat Islam. Yang baru ni tuan-tuan sekalian, ada seorang tu dia agak kasar silah. Tak sepatutnya dia cakap begitu. Kerana situasi sekarang ni dia kena tengok keliling juga. Dia marah, dia orang perempuan. Tadi ada orang bagi dengar, ada dia duk marah. Bila orang perempuan ni bersalin, doktor lelaki yang sambut. Duk tengok aurat orang perempuan. Sepatutnya dia kata suami-suami ni dayus, dia kata. Tak ada sikit pun berasa orang kata apa, orang lelaki lain orang kata apa, duk tengok aurat isteri dia. Benarkan doktor lelaki yang menyambut kelahiran tu. Jadi memang betul lah tuan-tuan sekalian. Memang dari segi syarak sendiri pun sepatutnya menyambut kelahiran doktor perempuan.
Tapi nak buat macam mana? Tuan-tuan sekalian, doktor perempuan tak ramai, lelaki yang ramai. Jadi takkanlah dia panggil nak tunggu doktor lelaki sambut, kalau doktor lelaki cuti pula contohnya. Dia kena nyawa disebabkan yang tu darurat, kena tengok keling lah tuan-tuan sekalian. Tapi ke depan nanti memang kita kena banyakkan doktor sakit puan ni, supaya dia panggil berlaku yang sambut kelahiran tu maknanya tak timbul masalah lagi. Tapi dari segi darurat tak payahlah tuan-tuan sekalian. Kalau ada doktor perempuan boleh sambut, itu sebaik-baiknya. Tapi kalau tak ada, terpaksalah doktor lelaki nak buat macam mana. Tapi kita nak gambarkan bahawasanya orang Islam jangan ingat bahawasanya anak-anak ini wajib mengaji agama saja, tidak. Semua bidang ilmu anak-anak kena mengaji. Kita kena ambil balik tuan-tuan sekalian. Jangan biarkan perniagaan sendiri pun, jangan biarkan orang lain yang menguasai perniagaan. Kita kena menguasai perniagaan tuan-tuan sekalian. Jangan biarkan. Dan kita sendiri pun kena ada juga semangat. Kalau mahal setakat sekupang dua tuan-tuan sekalian, pergilah beli kedai kawan-kawan. Ini saya tak mau pergi beli kedai dia. Kawan kita buka kedai atas alasan mahal. Allah mahal sekupang pejam mata bila. Dan bagi semangat dekat kawan-kawan kita untuk dia maju dalam perniagaan dia. Tapi orang kita pun dah berniaga, janganlah ambil untung banyak sangat. Mentang-mentang kata ni saya orang Islam, kamu kena beli dekat saya, ni ambil untung banyak. Jadi kita pun tak ada duit juga. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, tapi kita kena semua bidang kena kuasai semula tuan-tuan sekalian. Jadi itu balik pada hadis tadi lah. Tak ada kaitan sangat dengan ayat ini, tapi kita nak sebut tadi. Nabi sebut dhalatul mu'min. Kebijaksanaan itu, ilmu, kemahiran itu adalah asalnya ialah milik orang Islam, tapi dah diambil orang lain. Kena ambil balik. Nabi guna bahasa yang hilang dapat dekat orang lain itu, Nabi guna bahasa yang sama, dhalatin, iaitu barang hilang. Jadi mungkin kita boleh sebut sini anak-anak Nabi Yaqub ni, dan mereka kata sesungguhnya bapa kita mungkin kehilangan, dia panggil. Mana kehilangan kita sebut apa tuan-tuan sekalian? Silap dalam penilaian. Patutnya dia kena nampak dekat kita. Tapi dia tak nampak kita. Dia nampak dekat adik kita saja. Adik kita. Sepatutnya tuan-tuan sekalian, mereka kena tengok kenapa Nabi Yusuf ni lebih disayangi oleh ayah dia. Kan Nabi Yusuf ni baik. Jadi mereka pun kena jadi baik sama. Barulah disayangi oleh ayah mereka. Maka mereka kata, uqtulu Yusuf. Jadi sebahagian daripada mereka, dalam 10 orang inilah duduk bersembang. Tadi maka keluar cerita macam mana ni ayah kita ni dia lebih sayang kepada Yusuf dan juga adik dia, saudara dia Bunyamin. Yang kita ni dia tak pandang pun. Uqtulu Yusuf, hendaklah kamu sekalian membunuh Yusuf. Ini tuan-tuan sekalian kuih kasar dia panggil. Uqtulu Yusuf. Dia yang kata ni dalam tafsir kata yang cadang ni namanya Sam'un. Dia yang cadang. Apa kata? Aku cadang kepada kamu semua, bunuh saja Yusuf. Awitrahu, ataupun buang saja dia. Atrahu, buang saja dia. Ardan, mana-mana tempat. Mana-mana tempat mana-mana tempat padang pasir ke, hutan ke, kalau ada, asalkan dia tak boleh balik. Yakhlu lakum wajhu abikum. Mudah-mudahan wajah bapa kamu, perhatian bapa kamu akan tertuju kepada kamu saja. Bila dia tak ada, barulah ayah kita ni akan tengok kita. Kalau dia ada, semua perhatian ayah kita ni semua tertuju kepada dia saja. Wa takunu min ba'dihi, kemudian menjadilah kamu selepas itu qauman salihin, golongan yang baik. Setelah kita buat jahat, kita bertaubatlah jadi orang baik balik. Dia ingat senang tuan-tuan sekalian. Ini lebih kurang kita juga.
tak apa kita buat jahat dulu, nanti bila tua sikit kita buat baiklah. Bimbang tuan-tuan, takut tak sampai umur tua. Kematian ni dia boleh main bila-bila masa. Ataupun dia tak main-main, dia panggil nak buat baik tu. Takut mula buat jahat sekali dia seronok. Rupanya seronok. Seronok. Macam orang isap rokok lah. Tuan-tuan Islam mula-mula try ya. Mula try tak apa, try. Lepas try tu dia rupanya seronok rupanya. Dia lepas satu, lepas satu, lepas tu tak boleh nak berhenti. Wa takunu, dan kau menjadi setelah itu qaumun salihin, orang-orang yang baik. Qala qailun, berkata salah seorang minhum, qala qailun minhum, berkata salah seorang daripada mereka. Ini yang baik sikit. Tadi ni agak kasar lah, agak keras, cadangan, bukan buat lagi pun, cadangan. Maka berkata qailun, salah seorang daripada mereka, la taqtulu Yusuf, tak usahlah kamu bunuh Yusuf. Dia adik kita. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi, dan kamu semua buanglah ia dalam dasar telaga. Dia cadang berdua, tapi jahat juga. Bukan dia nak reda kan kawan-kawan lain tak. Dia cadang tu bawah sikit. Janganlah bunuh. Aku cadangkan kamu, ada cadangkan yang lain lah. Buangkan dia fi ghayabatil jub. Ghayabah yakni qa'lil bi'r. Al-jub ni telaga yang dalam, buang. Yang cadang ni namanya Yahuza. Itu yang paling baiklah di antara 10 tadi ni. Yahuza nama dia. Yaltaqithu ba'du sayyarah, mudah-mudahan dia akan dipungut oleh sebahagian daripada kafilah dagang. Kerana mereka ni duduk di kawasan yang dilintasi oleh pedagang-pedagang yang ulang-alik, yang mereka duduk di Palestin, di Madian dia panggil. Pedagang ulang-alik lah ke Syam, Mesir, Syam daripada dan sebagainya, akan lintah di tempat kampungan mereka. Kita buang situ dalam telaga, di mana orang akan singgah untuk ambil air. Mudah-mudahan dia akan dipungut oleh kafilah dagang. In kuntum fa'ilin, aku cadang membuat begitu jika benar-benar kamu nak melaksanakan perancangan kamu untuk mengusir Yusuf. Qalu ya abana, jadi mereka pun menyetujui cadangan itu. Maka timbul satu persoalan, macam mana kita nak bawa keluar Yusuf, kerana dia ni sentiasa dijaga oleh ayah kita. Maka timbullah perancangan lah, perancangan nak pujuk ayah mereka. Ini insya-Allah tuan-tuan sekalian, siri yang akan datang minggu depan insya-Allah. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.